Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Fadilah AYU. Kali ini cikgu ingin kongsikan bagaimana untuk kita menyiapkan tugasan pentaksiran bilik darjah tingkatan 3 bagi tajuk Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. Jom kita saksikan. Dalam tugasan kali ini, pelajar digendaki untuk menyediakan buku skrip yang berkaitan dengan tajuk Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. Okey, jom kita lihat apa yang perlu anda sediakan dulu. Okey, untuk kulit buku skrip, apa yang perlu anda senaraikan ialah nama sekolah, tajuk buku skrip, gambar pelajar berkurang pasport, nama penuh pelajar, nombor kad pengenalan, kelas dan juga nama guru penilai. Okey, seperti contoh yang ditunjukkan di sini. Ini contoh yang diberikan, lengkap keseluruhan tugasan yang kita perlu sediakan untuk kulit buku skrip. Okey, nama sekolah, pentaksiran bilik darjah, perlu tulis tajuk Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. Kemudian untuk gambar pasport pula, okey, gambar pasport anda boleh lekatkan di sini, okey, di ruangan yang diberikan. Kemudian disediakan oleh nama anda, nombor kad pengenalan, kelas anda dan juga siapakah penilai anda untuk buku skrip ini. Seterusnya, apa tambahan yang berkaitan dengan buku skrip ini yang perlu anda sediakan ialah perlu nyatakan bilangan muka surat setiap helaian. Setiap helaian yang kita sediakan nanti perlu nyatakan bilangan muka surat dia. Tulis di biasanya di sebelah bawah, di bahagian bawah ataupun di tengah-tengah bahagian bawah nombor muka surat dan juga bilangan muka suratnya nanti yang perlu kita isikan dalam isi kandungannya. Kemudian untuk bahagian pendahuluan, anda perlu nyatakan pengenalan bab, nyatakan berapa subtopik dan nyatakan juga subtopik tersebut, subtopik yang ada di dalam bab matematik pengguna. Seterusnya, bahagian yang seterusnya, simpanan dan pelaburan. Cadangan untuk pelaksanaan bagi subtopik yang pertama, simpanan dan pelaburan, ialah 1 minggu. Di sini anda perlu nyatakan maksud simpanan, maksud simpanan, jenis-jenis simpanan, maksud pelaburan, kemudian jenis-jenis pelaburan. Perlu nyatakan setiap satu persatu dengan detailnya, sama ada boleh dibuat dalam bentuk karangan ataupun ringkaskan saja dalam bentuk isi-isi yang penting. Kemudian yang kelima, maksud faedah simpanan dan jenis-jenis faedah simpanan. Di sini anda perlu tunjukkan satu contoh soalan yang berkaitan serta formula bagi setiap jenis faedah simpanan. Contoh yang anda tunjukkan nanti perlu disertakan juga dengan jalan kiranya. Seterusnya, maksud nilai pulangan pelaburan iaitu ROI berserta dengan contoh. Faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan, faktor sebelum seseorang membuat pelaburan dan juga maksud strategi pemurataan berserta contoh soalan dan juga pengiraannya. Kemudian kita lihat pada subtopik yang seterusnya iaitu pengurusan kredit dan hutang. Ini juga perlu dilaksanakan, tempoh cadangannya seminggu. Jadi apa yang perlu anda nyatakan dalam bahagian ini ialah maksud kredit dan hutang, pengurusan kredit dan hutang yang bijaksana, bagaimana cara kita nak mengurus kredit dan hutang yang mungkin kita ada yang kita alaminya dengan bijaksana. Kemudian kelebihan dan kekurangan kad kredit, sekiranya kita memiliki kad kredit, apakah kelebihan dia dan apakah kekurangannya. Di sini mungkin boleh dibuat dalam bentuk jadual supaya kita nampak perbezaan kelebihan dan juga kekurangan kad kredit. Seterusnya keempat, kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat penggunaan kad kredit. Ada kesannya tu, nyatakan di sini. Seterusnya yang kelima, satu contoh penyelesaian masalah yang melibatkan masalah penggunaan kad kredit. Di sini contoh penyelesaiannya berserta dengan cara penyelesaiannya. Kemudian yang keenam, nyatakan jenis-jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman serta contoh pengiraan bagi setiap jenis-jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman. Dan yang ketujuh, satu contoh penyelesaian masalah yang melibatkan pinjaman.
Okey, jadi setelah selesai kedua subtopik yang dinyatakan tadi, untuk bahagian penutup dan juga kesimpulan, anda perlu nyatakan apa yang anda perolehi dalam memahami tajuk ini. Okey, tajuk ini memberi kesan apa kesan kepada anda? Sama adakah anda perlu menyimpan dengan banyak ataupun anda perlu juga memiliki kad kredit? Nyatakan dalam satu perenggan kesan ataupun apa yang anda perolehi dalam memahami tajuk ini. Okey, anda juga perlu nyatakan rujukan anda yang anda buat. Okey, anda rujuk kepada buku mana. Okey, mungkin di sini yang utama sekali ialah buku teks lah, ataupun ada rujukan-rujukan yang lain yang anda rujuk perlu dinyatakan dalam senarai rujukan. Itu kita kena senaraikan semua rujukan yang kita gunakan. Okey, catatan. Okey, dalam menyediakan tugasan ini terpulang kepada kreativiti masing-masing dalam menghasilkan buku scrap ini, sama ada menulis tangan, atau kalau tulisan anda cantik boleh tulis tangan, atau boleh menggunakan komputer, type menggunakan komputer. Okay, yang kedua, buku scrap yang telah siap adalah dihantar kepada guru subjek matematik anda mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Seperti yang dinyatakan di dalam penerangan setiap subtopik, ada 2 minggu cadangan penyelesaiannya. Untuk topik yang pertama seminggu, topik yang kedua lagi 1 seminggu. Jadi dah selesai kesemuanya, anda perlu serahkan kepada guru subjek anda yang seperti yang telah ditetapkan. Okey, yang ketiga, kegagalan anda menyiapkan buku scrap ini akan memberi kesan terhadap penilaian tahap penguasaan anda dalam pentaksiran bilik darjah. Oleh kerana anda sekarang ditaksir dinilai dalam PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah, sekiranya anda tidak menghantar buku scrap ini, maka ada kesannya terhadap penilaian tahap penguasaan anda. Yang keempat, bimbingan untuk menyiapkan buku scrap ini akan diberikan untuk waktu PDP atau waktu PDPC anda. Yes, setiap kali ada waktu PDPC, waktu PDPR, cikgu akan membimbing anda. Okey, sama ada bimbingan merujuk pada buku teks ataupun cikgu akan sediakan video-video yang boleh membantu untuk anda mencari bahan dalam menyiapkan buku scrap ini. Okay, dan yang kelima, sekiranya ada sebarang permasalah, bolehlah hubungi guru subjek anda. Berhubungilah dengan guru subjek anda. Jadi, ini adalah contoh sumber rujukan yang boleh anda gunakan, iaitu yang utama, rujukan utama kita ialah buku matematik tingkatan 3. Kemudian, kita boleh rujuk juga dengan video-video yang disediakan oleh guru-guru di luar sana. Di sini cikgu sarankan boleh gunakan video daripada guru-guru akademi YouTuber. Okey, ataupun guru-guru lain, tak ada masalah. Okey. Dan juga daripada sumber buku rujukan. Okey, sumber buku rujukan. Jadi, cikgu rasa ini saja penerangan daripada cikgu dalam menyiapkan tugasan berkaitan dengan buku scrap bagi tajuk matematik pengguna untuk penilaian pentaksiran bilik darjah. Okey, itu saja daripada cikgu. Sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.